Hai, saya Edwin. Hari ini kita akan bincangkan macam mana nak naikkan conversion di website. Kita mulakan dengan yang basic dulu. Apa itu conversion? Pendek kata, conversion ni adalah apa action yang orang ambil bila dia dah pergi website kita. So, boleh jadi conversion tu dalam bentuk dia beli, atau dia download, isi borang, atau click a button atau subscribe. Semua bergantung kepada apa goal kita pada web page tersebut. Bukan semua website, tapi hanya pada page tersebut sahaja. Jam kepala, memang benda ni memang susah. So kita pelan-pelan lah kita kayuh. So average conversion rate pada website adalah 0.5 ke 3%. Ini adalah industry average saja. Ada website yang saya nampak conversion rate sampai 50%, ada yang 80%, yang lagi tinggi 90% pun ada. Tapi itu semua bergantung kepada banyak faktor lain. Sebenarnya conversion ni ada banyak sangat komponen dia, tapi kita mulakan dengan 3 yang paling basic. First kali adalah visitor, siapa pelawat tu. Kedua adalah copywriting, macam mana cara kita tulis website tu. Dan ketiga adalah design sendiri. Kita mulakan dengan visitor. Dari mana diorang datang? Adakah diorang ni masuk secara paksa, ataupun dia masuk sebab dia rasa minat, ataupun dia jumpa viral video, surat khabar, mention Perdana Menteri. Boleh jadi banyak macam cara. Dari mana dia datang penting untuk kita kawal expectation dia. Kedua adalah kehendak. Adakah kita boleh selesaikan masalah dia? Adakah kita tahu masalah dia? Dan apakah impian yang dia cuba capai? Dia nak baju lagi cantik ke? Dia nak hilangkan rasa sakit? Atau dia curious, dia cuba nak explore the unknown? Jadi semua ini bergantung kepada traffic. Traffic kita boleh beli melalui Facebook Ads, Google Ads, LinkedIn Ads, apa-apa as long as kita beli. Kedua adalah kita bela, di mana kita banyak buat content, SEO, and post social media macam video ni, Facebook, LinkedIn, atau daripada subscriber list. Antara beli dengan bela, mana yang lebih baik? Kalau nak cepat, beli je. Kalau nak lagi lama dan consistently ada orang beli again and again, adalah kita bela. Kedua adalah copywriting. Copywriting adalah satu perkara yang sangat susah sebenarnya. Tapi kita boleh dissect secara pelan-pelan dan kita cuba fahamkan dulu apakah basic komponen dalam copywriting. Pertama, kita mulakan dengan masalah. Apakah masalah yang dicuba selesaikan? Kalau kita tak mention masalah dia, dia mungkin tak minat pun nak beli. Ataupun dia tak rasa benda tu connected dengan dia. Tapi kalau jual makanan, tak guna tunjuk gambar orang lapar. Kita tunjukkan apa yang dia nak. Tunjuklah gambar high quality yang nampak dia sedap. Desire adalah satu perkara yang susah sangat nak korek. Ramai orang jarang nak share benda desire. Susah sebenarnya untuk kita korek desire. Sebab untuk dia nak bagi tahu kita apa yang dia nak, kita kena ada relationship dengan dia. So nak bina relationship bukan satu benda yang sehari dua hari, makan masa yang lama. Ketiga adalah dapat bezakan feature dan benefit. Ramai orang bila buat website dan copywriting dia berterabur feature dengan benefit. Dua ni adalah perkara berasingan. Kita ambil contoh pen ni. Pen ni diperbuat daripada aluminium. Dan benefit dia adalah dia tidak akan putus bila kita menulis. So itu adalah clear feature dan benefit dia. Yang keempat adalah offer. Ramai orang beranggapan bahawa offer hanyalah diskaun sahaja. Itu tanggapan yang salah. Mengikut peringkat masalah, lagi tinggi masalah orang tu, lagi dia tak kisah berapa harga dia pun, as long as dia tercapai. Bayangkan kalau kita tengah sakit belakang. Bila kita jumpa doktor, kita nak diskaun ke kita nak hilang sakit belakang? Kita mesti nak hilangkan sakit belakang. So harga dah tak mainkan peranan penting sangat. Ada banyak jenis offer sebenarnya. So boleh try Google, ataupun mungkin later in the future saya akan cuba buat satu video khas untuk explain copywriting saja. Yang kelima adalah no creative. So janganlah nak mengada-ngada tulis benda-benda yang di luar, yang abstract, yang tidak ada kena-mengena dengan produk. Katalah kita seorang fotografer, jangan sibuk nak bercerita pasal kamera kita harga berapa, lens yang kita gunakan, berapa cepat dia shoot. Semua benda tu tak penting untuk pembeli. Yang dia nak tahu adalah berapa banyak cameraman yang ada, supaya tak terlepas momen-momen penting. Kedua adalah guna data. Nak cari data berkenaan copywriting susah sikit. Kita kena research, kita kena baca komen-komen orang, curi komen-komen tu, pakai dalam copywriting kita. Sebab ini adalah bahasa yang kita gunakan dalam copywriting. So bahasa, gunakan bahasa orang waras. Always edit.
Kalau grammar salah, betulkan grammar. Jangan pakai bahasa WeChat. Gunakan bahasa yang pembeli faham. Last sekali adalah design. Sebenarnya untuk website, design tak adalah berapa penting sangat as long as kita follow principle design. Tapi ramai orang tak berapa faham pasal design pun. Ingat design ni adalah art. Sebenarnya bukan. Design datang selepas copywriting. Bila copywriting kita dah solid, kita dah tahu apa elemen dia, kita dah tahu apa headline dia, kita dah tahu gambar macam mana kita nak letak, baru kita susun. Sebenarnya dalam design hanyalah susun dengan baik, itu sahaja. Less is more. Tak perlu letak gambar macam-macam, serabut, elemen-elemen pelik-pelik, ayat pelik-pelik, semua benda nak bold, semua benda nak underline, semua benda nak italic. Tak payah. Kita maintain yang perlu sahaja. Kedua adalah kita curi je proven design ni. Ada banyak website kat luar sana yang kita boleh curi. Amazon, Shopify, Dropbox, semua ni kita boleh curi. Tengok cara mereka susun dan kita copy cara dia susun, bukan copywriting dia. Untuk nak improvekan conversion, satu saja CTA yang diperlukan. Tetap perlu banyak-banyak sangat CTA. Tetap perlu nak cerita kat dia, ini Instagram link kita, ini Facebook kita. Kalau tujuan page tu untuk dia isi borang dan kemudian kita boleh call dia, tanya dia in detail apa yang dia nak, form tu saja. Tak perlu nak ada, okay, kalau dia tak nak form, apa secondary goal dia. Bila you reduce ke satu, dia tak ada pilihan lain. Dia ada option klik ke depan saja. Tapi ini juga menimbulkan satu masalah. Katalah orang tu tak ready nak add to cart, tapi button dia atau CTA dia ada satu saja, add to cart, to next. So dia klik, in the end dia macam decide, tak jadi belilah. So ini kelemahan bila guna satu action saja. Tapi dari sini kita boleh faham apakah mental state dia. Mungkin dia tak ready. Dengan itu baru kita buat retargeting ads. Dan terakhir sekali untuk design adalah fast loading. Manusia ni sebenarnya jenis tak sabar. Kita nak benda cepat. So, make sure image kita optimize, tulisan kita pendek-pendek, jangan berjela-jela, dan tulis benda yang berkaitan. And make sure bila dia loading atau dia click on satu action dekat page tu, dia keluar cepat. Yang paling penting dalam website conversion adalah data. Tanpa data memang mustahil untuk kita nak troubleshoot. Buka Google Analytics tu, cuba fahamkan apa yang data tu cuba bagi tahu kita. Sebab dengan ada data baru kita boleh buat decision yang baik. Jangan ubah sebab shock sendiri, rasa cantik, rasa tak cantik, so ubah. Sampai bila takkan dapat conversion yang baik. So saya ulang semula komponen-komponen untuk conversion. Pertama adalah visitor. Dari mana dia datang tu penting. Kalau dia bukan orang yang ready untuk nak beli, memang dia takkan beli. Buatlah macam mana sekalipun, offer free pun dia tak nak, sebab bukan benda yang dia nak. So cari traffic yang betul, post di tempat yang betul. Kalau harapkan Facebook timeline saja, memang susah nak convert. Kedua adalah copywriting. Tulis ayat menjual yang ada dalam fikiran orang. Apa yang dia katakan, apa yang dia tengah fikirkan, apa masalah dia hadapi, apa yang dia cuba capai. Last sekali, design. Bila copywriting dah elok, susun design mengikut copywriting. Bukan main hentam dan kurangkan elemen-elemen yang tak perlu dalam website. Okay, akhir sekali, macam mana kalau kita dah cuba buat macam-macam tapi conversion rate masih rendah, orang tak mahu buat action. So di sini kita perlu tengok balik semula data kita. Data yang menentukan sama ada produk ni bagus atau tak bagus, atau website ni bagus atau tak bagus. Just remember, it's not about how to close a customer, it's a matter of when. So mungkin dia belum ready untuk beli sekarang, mungkin sebab dia tak cukup duit, mungkin masalah tu belum betul-betul besar, ataupun goal yang dia cuba capai tu not now. Jangan rasa terkilan kalau orang tu tak nak beli, just retarget dia je. Make sure kita always in a relationship. Always bagi tahu kat pembeli kita yang kita ada kat sini bila dia ready. Okay, itu sekian saja daripada saya. Kalau ada soalan, sila tinggalkan di ruangan komen. Dan most importantly, stay safe. Nak subscribe, like, share, do whatever you want to do. Kalau ada result yang baik, jangan lupa share kepada saya. Bye.